Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 还没有听到之前，我们先祷告。 Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang limpah dalam kehidupan kami. Di mana pada pagi hari ini kami boleh kembali untuk boleh menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu ya Tuhan, melalui ibadah yang kami jalani. Kami menyadari Tuhan bahwa hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang baik karena kasih-Mu tercurah bagi kami dan kami boleh terus mengalaminya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah, untuk memperingati hari kenaikan Engkau ke surga. Kami percaya Tuhan bahwa setelah Engkau naik ke surga, ada sebuah tanggung jawab yang telah Kau berikan bagi kami sebagai orang-orang yang telah menerima belas kasihan-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan untuk boleh menjalankan fungsi kami sebagai komunitas yang bersaksi untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dan khususnya perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam tangan anugerah-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus berkarya dan melalui firman Tuhan ini mengingatkan kembali fungsi kami sebagai bagian daripada komunitas untuk menjalankan bagian kami untuk bersaksi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami dalam tangan anugerah-Mu dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 天我们纪念主耶稣的升天节， Ini merupakan tanda selesainya karya keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 那就是说明了完成了耶稣的死跟复活的使命。 Dan pada kesempatan yang sama kita juga diingatkan bahwa Allah telah berjanji akan memberikan Roh Kudus bagi kita 主耶稣也已经应许说，将要赐给我们圣灵， dan memberikan tanggung jawab untuk kita untuk bersaksi bagi kemuliaan-Nya. 就是说我们的责任就是我们要为主做见证， Ya, bersaksi. 做见证。 Ya, tema kita pada hari ini berhubungan dengan bersaksi, Bapak Ibu. 今天的题目跟做见证有关系。 Bagaimana kita menjadikan komunitas kita GKI Pinang Sia itu sebagai komunitas yang bersaksi? 就是说，我们的沟通团体，我们怎么样成为一个见证者？ Ya, perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. 经文是取自于《使徒行传》第1章第6到11节。 Ya, saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia, nanti Musa akan membacakannya dalam bahasa Mandarin. 先用英语文，后用华语。 Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." 使徒行传第1章第6节，他们聚集的时候问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？” ini bisa kecilan dikit nggak itu hilang hurufnya? Nggak bisa ya? 耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。”说了这话，他们正看的时候，他就背起上身，有一朵云彩，把他接去，便看不见他了。 当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有2个人身穿白衣站在旁边说：“加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这里看你们被接升天的耶稣，你们见他怎么样往上天去，
他还要怎么样再来。 Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, melakukan, serta memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. 每一个听见的、遵守、执行的上帝的话语。 Berhubungan dengan bersaksi, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang-orang percaya, kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk bersaksi. 我们信徒被呼召成为一个见证者。 Hidup bersaksi berarti mewujudkan iman melalui sikap perilaku kita. 就是说，透过我们的言语行为来做见证， Melalui tutur kata perbuatan kita, kita harus mengekspresikan iman kita. 就是说，借着语言，借着我们的行动来表明我们的信仰， Sehingga setiap orang dapat melihat dan mengenal Kristus melalui hidup kita. 就是借着我们的生活能够看到见证耶稣基督， Bukan hanya melalui diri kita, tetapi melalui keluarga kita dan komunitas kita, kita mengekspresikan Kristus di dalamnya. 不但借着我们的家庭，借着社区，我们能够表明出来。 Saudara-saudara, hidup kita ini tidak bisa terhindar dari penilaian orang-orang. 我们的生活，我们不能够避开人家给我们的一个评价。 Apa yang kita tunjukkan, itulah kesaksian. 我们所做的，那就是我们的见证， Apakah itu baik atau tidak? 好还是不好？ Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? 那个能荣耀上帝或者没有， Orang melihatnya. 人家就会看着。 Bapak Ibu Saudara sekalian berbicara tentang kesaksian yang baik. 就是说做见证，好的见证。 Saya tidak tahu dalam beberapa waktu ini saya selalu teringat tentang sikap hidup yang baik. 我就是在这几天里面，就是想到我们怎么样过着一个美好的生活。 Kemarin di persekutuan doa saya juga sharing tentang berbuat baik. 在这个祷告会的时候，我也是讲说关于好的行为， Ini mengingatkan saya 这 dan 就提醒我， dan saya juga rindu mengingatkan kita semua di dalam komunitas. 我也是要提醒你们，在一个社交里面， Setiap pribadi mempunyai bagian Bapak Ibu untuk memberikan kontribusi 就是每一个人都有这样的一个责任， untuk mengekspresikan satu kesaksian yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang 就 lain. 是说要表明我们的信仰也成为别人的祝福。 Berhubungan dengan orang baik, saya pernah mengenal seorang pribadi yang sangat baik. 关于这个好人，我遇到了一个人， Bapak Ibu ini sepasang suami istri. 这是一对夫妻， Ini kesaksian yang benar ya Bapak. 这是一个活的见证。 Dia itu dikenal oleh semua jemaat itu orang yang sangat baik dan sangat sabar. 就是说，整个的教会都认识他是一个好人， Dia suka sekali menolong orang dan membantu orang. 他很喜欢去帮助别人。 Di gerejanya itu ada orang-orang yang sulit ya secara ekonomi. 在这个教会里面，有一些人在经济上发生一些的困难。 Selain membantu mereka dengan memberikan uang, 除了给他们金钱方面的资助， dia juga seringkali menawarkan untuk pekerjaan bagi orang-orang yang tidak bekerja di dalam gerejanya. 他也是帮助那些失业的人找到工作。 Ya, dia sangat memberkati orang-orang di dalam komunitasnya. 就是说，在他的社交方面，他成为别人的祝福， Orangnya ramah. 很温柔。 Ya, suka menyapa walaupun dia usianya lebih tinggi, dia bisa menyapa orang-orang yang lebih muda gitu 虽 ya. 然他是年长的，但是对每一个人他都打招呼， Ya, sangat berkesan dan memberikan kesan bagi banyak orang. 就是有一个很好的一个感受。 Bapak Ibu kalau misalnya mendengar cerita orang gitu ya, kalau orang lagi ngobrolin tentang mereka, 如果他们在对他们这一对夫妻在讲他们的时候， gosipnya itu bukan gosip yang buruk. 不是讲到关于他们的坏的行为， Orang-orang menceritakan tentang kebaikan suami istri ini, bagaimana menjadi berkat bagi mereka. 就是讲他们的好的地方，就是怎么样成为别人的祝福。 Bapak Ibu ini tidak pernah menceritakan mereka berbuat baik. 他自己没有讲他做了一些的好事， Tetapi orang-orang yang telah mengalami kebaikan mereka lah yang bercerita tentang kebaikan mereka. 但是领受他的帮助的都是在那里传说他们的美好。 Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. 不但是这样， Bapak Ibu
kedua suami istri ini 这一对的夫妻 secara ekonomi baik gitu ya. 因为在经济上他们很强。 Kami pernah datang ke keluarganya, ke rumahnya gitu. 我曾经到他们的家， Pada saat itu kami bertemu dengan anak dan cucunya ada di rumah. 他们的子孙、他们的儿女们都在家。 Om dan tante ini sekitar sudah 80-an hampir 90 tahun. 他们这一对夫妻差不多要90岁了。 Jadi anak-anaknya sudah dewasa, cucu-cucunya juga sudah besar gitu. 他们已经他的儿女、子孙已经成长了。 Pada saat kami datang ke rumahnya, kami disambut begitu hangat. 当我们到他们的家，他们这样的热烈的欢迎我们。 Anak-anaknya membawakan kami makanan, taruh di meja dan mempersilahkan kami makan. 他们招待我们这个一些的食物， Ngajak kami ngobrol gitu ya. 跟我们谈话。 Menurut pandangan saya, hal-hal yang mereka kerjakan itu sebenarnya bisa kok suruh pembantu yang melakukannya gitu. 其实这一切他们所做的，他们可以叫他们的佣人来做， Tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka sendiri datang yang untuk melayani kami 但 seperti 是 itu. 他没有叫佣人，他们自己来接待客人。 Pada saat itu saya sangat berkesan gitu ya dengan keluarga ini gitu. 这个对我有一个很好感。 Bagaimana kedua suami istri ini membentuk keluarganya, mengekspresikan iman dia di dalam melayani orang lain, menghargai orang lain. 这个夫妻呢，他怎么样来教导他们的儿女，怎么样来对待别人，怎么样来好待别人。 Dan kesan itu bukan hanya saya yang alami, Bapak Ibu. Pada saat kami pulang, ada beberapa jemaat yang bareng satu mobil dengan kami. 我们回家的时候，不但我这样的感受，我们去探访的人也是有同样的感受 Mereka。juga bercerita di dalam mobil bagaimana mereka terkesan dengan keluarga ini. 在车内，他们也是感触很多。 Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan kalau misalnya jemaat di dalam gereja itu mengekspresikan kehidupan yang demikian. 如果我们整个的教会好像他们有这样的一个好的态度， Ramah, 很温柔， bersahabat, 要跟这个很有益的， ya sangat peduli dengan orang 关 lain. 心别人， Dan mereka juga bisa mengekspresikan kasih mereka di dalam perbuatan-perbuatan. 就是在他们的行为上，他们表现出来。 Wah, kalau misalnya orang-orang di dalam gereja mengekspresikan kehidupan yang demikian, komunitas ini pasti hangat dan menjadi berkat. 如果我们能够大家都实行这样的一个好的行为，我们就大家就得着。 Komunitas ini pasti akan menjadi berkat dan membawa banyak jiwa untuk mengalami Tuhan. 当这个我们蒙福，而且能够带领很多人来归向上帝。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa kita semua rindu mempunyai komunitas yang hangat dan orang-orangnya yang penuh dengan persahabatan dan kasih, betul 我 tidak? 们多么的渴慕能够有一个很好的一个交通，很好的一个沟通。 Tetapi ironisnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam realitas kehidupan orang-orang Kristen saat ini, 但是讽刺的，在我们基督徒当中的生活， tidak banyak gereja yang bisa mengekspresikan kehidupan iman yang demikian. 很多的信徒他们没有表现出来。 Makanya seringkali kita mendengar cerita-cerita, kesaksian-kesaksian tentang kekecewaan orang pada saat mereka datang ke dalam gereja. 很多人来到教会，他们非常的失望。 Gereja yang harusnya mengekspresikan kasih dan persahabatan itu tidak mereka alami. 他们没有感受到在主里面的爱， Mereka menemukan banyak orang sombong di dalam gereja. 他们感到在教会里面很多骄傲的 Menemukan 人， banyak orang Kristen yang tidak peduli dengan kehadiran mereka. 他们不理睬人。 Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. 也许在我们当中也发生这样的事。 Mungkin pada saat ada orang-orang baru datang ke dalam gereja kita, kita juga tidak mengekspresikan 如果有一个新人来到，我们也没有那么的热情， kasih kita kepada mereka. 我们用我们的爱来表现出 Bapak 来。 Ibu Saudara sekalian, di dalam gereja, 在教会里面， apa yang kita lakukan? Bagaimana ekspresi kehidupan kita dilihat dan dinilai oleh semua 我 orang? 们要怎么样表现出，让人家来评价我们？ Kita saling melihat, kita saling menilai. 我们彼此的看望，彼此的评价。 Jika kehidupan kita tidak mengekspresikan kasih dan iman kita, 就是我们在生活当中没有表现出我们的信心， pasti komunitas kita tidak akan bisa menjadi komunitas yang bersaksi. 我们的这个沟通就不会成为一个见证。 Karena pada saat orang bergosip, 当他们在那里在
说这个风凉话的时候， orang bergosip tentang buruknya kita. 都是讲到我们那些坏的方面， Cuantau itu tuh. 那个传道 Cuantau itu. 那个传道 1, 2, 3, cuantau itu. Cuantau itu. 每一个都是讲说那个传道，那个传道。 Orang bilang kalau misalnya datanya hanya didukung oleh seorang pembicara tidak objektif. 就是说对一个 Tidak objektif, ya. 没有说很积极的来讲出来， Data itu objektif kalau bisa didukung banyak data. 就是我们的那些的资料，我们的这个生活的表现出来。 10 ayai bilang cuantau itu. 10个人说那个传道人， Aduh, udah objektif kan ya. 已经 Cuantau itu kacau. 不好了。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, 所以在我们的生活里面， kita harus terus introspeksi diri dan menilai hidup kita. 我们要常常自省。 Apakah saya sudah menyaksikan kehidupan yang memuliakan Tuhan melalui sikap hidup saya? 我们在这个我们的生活当中，我们有没有表现出来我们的这个好的行为？ Apakah tutur kata saya benar apa yang seperti diajarkan firman Tuhan? Firman itu yang keluar dari mulut saya, tetapi bukan cibiran atau sindiran. 不是从我们口中讲那些坏话，乃是讲上帝的话 Apakah 语。 sikap hidup saya sudah menunjukkan sikap yang ramah dan mengasihi melalui perilaku kehidupan saya? 有没有透过我们的行为来表现我们所相信的？ Saya tidak merendahkan orang. 我没有贬低别人， Saya tidak memilih-milih orang untuk bersahabat. 我没有在那里选择那一个是我的朋友， Karena saya sadar 因为我觉悟到 woman seijaran. 我们kita satu keluarga， Kita adalah keluarga besar yang setara. 我们是一个大的家庭，是平衡的。 Allah ingin kita saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. 上帝要我们彼此的有一个彼此相爱的心。 Dengan seperti itu kita akan mengekspresikan kehidupan yang memuliakan Tuhan dengan bersaksi melalui komunitas kita. 就是接着我们的沟通来做见证。 Oleh sebab itu ingatlah saudara-saudara bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi komunitas yang bersaksi. 所以呢，上帝呼召我们要成为一个见证人， Melalui sikap hidup yang benar yang memuliakan Tuhan. 就是说接着我们好的态度来荣耀上帝。 Sebenarnya Bapak Ibu ya berbicara tentang sikap. 关于这个态度， Kita harus menyadari terlebih dahulu hal yang paling prinsip dan mendasar. 就是说我们的原则。 Bersaksi itu bukan hanya berbicara tentang sebuah perbuatan baik. 不是讲到好的行为， Bukan. Tetapi sebuah orientasi hidup yang ditujukan kepada Tuhan pasti akan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. 就是说什么我们都是按照上帝为标准。 Oleh sebab itu penting kita mempelajari dua prinsip dasar 所以我们要学习2个原则， sehingga kita bisa membangun komunitas kita menjadi komunitas yang bersaksi. 所以我们要成为一个做见证的一个团体。 Ya, kita mau belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. 就是我们要从初期教会的见证 Bagaimana mereka bisa mempunyai sikap hidup yang benar yang memuliakan Tuhan. 所以我们看到他们怎么样过着一个真切的生活来荣耀上帝。 Yang pertama Bapak Ibu, 第一点， mereka mempunyai sikap hidup yang benar itu sebab mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus. 因为他们是按照圣灵的带领来过日子。 Bapak Ibu saudara sekalian, pimpinan Roh Kudus merupakan aspek penting dalam kehidupan orang-orang percaya. 就是在我们的信徒当中，圣灵的带领非常的重要， Setiap kita pasti setuju bahwa ini aspek yang penting. 这个就是最重要的一点。 Namun saya mau bertanya Bapak Ibu saudara sekalian, apakah orang bisa melakukan perbuatan baik tanpa Roh Kudus? 我们能不能没有圣灵来带领，能够有一个好的行为呢？ 好, berbuat baik 就做好的事， bisa. 能够吗？ Perbuatan baik di dalam penilaian kita secara etika itu bisa. 按照我们道德，我们能够。 Tetapi akan berbeda kalau misalnya pertanyaannya, apakah manusia bisa berbuat benar 我们 tanpa ada pertolongan Roh Kudus? 就是说，除了没有圣灵的带领，我们所做的正确不正确？ Berbuat baik secara penilaian etika moral bisa. 这行善在道德上能够， Tetapi berbuat benar
但是做真切的 itu 事 tidak bisa. 不能够。 Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab itu mengajarkan kita tentang standar-standar yang diinginkan oleh Allah. 所以呢，在圣经里面教导我们这一些的属灵上的原则， Bahwa tidak semua perbuatan-perbuatan yang kita anggap baik itu dikenan oleh Allah. 我们所以为我们做的好事，不一定是蒙上帝的喜悦。 Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, 在希伯来书第11章， ya, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan. 就是说他所做的不蒙上帝的喜悦， Jadi perbuatan-perbuatan yang baik secara etika itu 就是说按照道德方，就是按照从人方面来看， tanpa iman tidak dikenan oleh Tuhan. 除了没有信心的话，不蒙上帝的喜悦。 Jadi tidak ada perbuatan-perbuatan baik tanpa iman yang bisa membawa kita kepada perkenanan Allah. 就是说，如果只以道德来衡量的话，我们是不会蒙上帝的喜悦。 Ini yang membedakan kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya dengan orang-orang di luar sana. 那就是信徒跟非信徒的一个差别。 Orang di luar sana mengatakan, ya semua agama samalah. 非信徒说，每一个宗教都是一样的， Mengajarkan kebaikan. 就是教导我们做好事。 Setuju Bapak Ibu? 呀，我们同意， Ya agama-agama hanya mengajarkan tentang kebaikan. 就是各宗教都教导我们做善事， Tetapi kebenaran itu hanya terdapat di dalam iman dalam Yesus Kristus. 但是做真切的事，只有在基督里面。 Ya, jadi Bapak Ibu, pada saat kita berbuat baik, 当我们做善事的时候， harus didasari kepada iman kepada Tuhan Yesus. 我们要以信心做原则。 Dan hal itu bisa terjadi 那个事情会发生， hanya karena kita menerima Roh Kudus. 因为我们领受了这个圣灵。 Karena tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus tanpa pertolongan Roh Kudus. 没有圣灵的帮助，我们不会认识上帝。 Jadi setiap orang yang beriman pasti memiliki Roh Kudus. 所以有信心的人，一定是里面有圣灵。 Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ida Wilson Tozer. 这个 Ida Wilson 说的， Dia seorang teolog Amerika. Dia berkata 他 seperti 是一 ini. 个美国的神学家。 Kepenuhan Roh Kudus menyebabkan adanya pemisahan yang jelas antara orang percaya dan orang dunia. 就是圣灵的充满来区别信徒跟非信徒。 Dulu sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, kita Tangan dia. adalah orang-orang dunia. 当还没有信主之前，我们是属世的。 Apa tujuan hidup kita, Bapak 我 Ibu? 们的生活的目标是什么呢？ Apa tujuan hidup kita? 我们的目标是什么？ Semua kebahagiaan, 全部 kekayaan, 全部的这个福气或者财物 kenyamanan, 平安 posisi, 地位， ya, dan banyak hal lagi yang berorientasi kepada dunia. 还有很多很多的朝向这个属世方面。 Tetapi pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 当我们接受耶稣基督为我们的救主的时候， sadar tidak sadar Bapak Ibu Saudara sekalian, orientasi kehidupan kita berubah. 当我们的生活就会有一个改变。 Tujuan hidup kita bukan lagi kepada dunia ini, tetapi kepada Kristus dan kekekalan. 我们的生活的目标不再是属世的，乃是归向上帝。 Dulu kita mencari uang untuk membeli aset untuk mencari nyaman. 我们买的东西以前呢都是为着我们在这个过着一个平安的生活。 Tetapi 或者 hidup di 财 dalam 富 Kristus merubah pemikiran kita. 但是在基督里面，我们的思想就改变了。 Kita menyadari bahwa segala berkat-berkat yang kita terima itu daripada Tuhan dan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. 我们一切所做的都是从上帝而来，而且是为着上帝的事 Betul 故。 Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mengalami itu? 有没有经历到这样的一个事？ Dulu kita mencari dunia ini dan kenyamanan-kenyamanannya. Pada saat mengenal Tuhan, 就是说， berubah. 当我们追求这个属世的，但是当我们认识上帝以后，就有一个改变。 Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman ini hanya dialami oleh orang-orang yang menerima Roh Kudus. 这个是领受圣灵不一样的一个生活。 Mereka akan menyaksikan itu di dalam kehidupan mereka. 在生活当中，他们做这样的一个见 Di 证。 dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 menulis, 这个使徒行传第1章第8节这么说：
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 就是说，当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见 Setiap 证。 orang yang telah menerima Roh Kudus itu mengalami sebuah transformasi kehidupan. 就是说，我们接受了耶稣基督以后，在我们的生活上有一个改变。 Mereka tidak lagi mengejar apa yang mereka inginkan, tetapi mereka ingin menjadi saksi yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan 不 mereka. 再是追求自己的需要，乃是为着主。 Apakah saudara-saudara mengalami hal ini? 我们有没有这样的一个经历呢？ Apakah saudara-saudara mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupan kita? 在我们的生活当中有没有这样的一个改变？ Apakah tujuan hidup kita menyadarinya ya Bapak Ibu, apakah tujuan hidup kita juga sudah berubah? 我们的这个生活的目标有没有改变？ Atau tetap sama saja? 或者是跟以前还没有信主的时候一样的？ Jika tujuan hidup kita tidak berubah dan tetap sama saja, 若是没有改变的话， Bapak Ibu kita perlu berdoa kepada Tuhan. 我们必须向上帝祷告。 Mungkin saja 也许 kita belum menerima Roh Kudus. 我们还没有接受这个圣灵， Karena Roh Kudus itu akan merubah, mentransformasi kehidupan manusia. 因为圣灵能够改变我们的生活。 Ya. Dan perubahan-perubahan itu akan mempengaruhi perilaku kehidupan kita. 就是这样的改变能够影响到我们的生活。 Dulu saya hanya sibuk bekerja. 以前我只是在那里忙着工作。 Setelah menerima Kristus sebagai Tuhan, saya melayani Dia. 接受耶稣基督以后，我们服侍他。 Bapak Ibu akan melihat anak-anak muda yang begitu giat melayani Tuhan. 所以我们看到一些青年人，他们那么的热忱来侍奉。 Walaupun mereka sibuk di rumah, sibuk di pekerjaan, sibuk di keluarga. 虽然他们在家中、在工作上、在各方面在那边的忙碌， Tetapi mereka tetap menyisihkan waktu untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di dalam gereja. 但是抽出时间在教会里面侍奉来做见证。 Dulu mereka adalah biang kerok di dalam keluarga. 就是说，在教会在家庭里面，他们是一个很顽皮的一 Waduh, 个， bikin orang tua susah hati, 使父母亲难过， kurang bertanggung jawab, 不负责任， ya suka bertengkar dengan istri. 常常跟妻子吵架。 Tapi di dalam perjalanannya Tuhan merubah. 但是在这样的一个过程当中，上帝改变 Dan 他， mereka menyaksikan kehidupan yang berbeda. 他们过着一个不同的生活。 Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita orang-orang percaya yang telah mengalami transformasi. 就是说，一个信徒相信主的人会有一个改变， Mereka sudah mempunyai satu tujuan yang berbeda. 就是说他们的目标不一样了， Mereka hanya ingin memuliakan Tuhan. 他们只是要为着荣耀 Dan 上帝， itu tidak terlepas daripada intervensi Roh Kudus di dalamnya. 就是从圣灵里面所发出来。 Makanya Bapak Ibu lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 23 dan 22-23. 所以加拉太书第5章22跟23节， Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. 就是提醒加拉太的信徒，他们要在圣灵的带领之下 Agar 过 mereka- 生活， Agar mereka tidak hidup dalam perbuatan daging. 所以他们不是过着一个肉体的日子。 Pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu akan menghasilkan buah-buah roh. 就是说，在他们的生活当中，会结出一些圣灵的果子。 Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, 加拉太书5章22跟23节， buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. 圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有立法禁止。
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya kita mengekspresikan buah-buah roh di dalam kehidupan kita, 就是我们在我们的生活当中，我们表现这些圣灵的果子的话， itu pertanda ada pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. 那就是表示说圣灵在我们心中动工了。 Tetapi kalau misalnya kita tidak mengekspresikan buah-buah roh, 就是在我们的生活当中没有这一些的表现， wah kita perlu pertanyakan, 我们就有一些的问题。 apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? 我们是不是真正悔改了？ Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 mengatakan, 因为在使徒行传那里告诉我们， hanya orang yang bertobat mengakui dosanya 只有一个悔改的人相信主耶稣， akan mengalami pengampunan Tuhan dan menerima Roh Kudus. 会接受圣灵以及被赦免。 Orang yang tidak menerima Roh Kudus tidak akan bisa berbuat benar. 如果一个没有领受圣灵的话，他不会做一些 Jadi, 真切的生活。 Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita perlu introspeksi diri 所以 kita. 我们要自省 Sisi-sisi mana yang tidak menunjukkan buah-buah roh itu? 在哪一方面我们没有接触圣灵的果子？ Memang di dalam kehidupan orang-orang percaya itu ada di dalam sebuah progresif sanktifikasi, sebuah pengudus yang progresif. 就是说要有一个过程， Tetapi kita perlu terus mengintrospeksi diri, sisi mana yang belum kita tanggalkan. 所以我们要一直自省，在哪一方面我们做的不够， Jika tidak ada perubahan tetapi lebih parah gitu ya. 就是没有改变，反而越来越糟糕。 Hatinya jahat gitu ya. 他的心很坏， Kalau melihat orang senang itu merasa tidak senang gitu. 如果看到别人高兴，他就不高兴 Jadi dia akan menciptakan suasana untuk bikin orang nggak senang. 所以他就造成一些的使别人不愉 Ada tidak 快。 Bapak Ibu orang kayak gitu? 有没有这样的人？ Ada. 有。 Ya, melalui tutur kata perbuatannya, sikapnya itu buat orang tidak nyaman. 从他们的语言，从他们的行为， Bisa membuat orang tersinggung. 使别人觉得不舒服。 Ya, lalu ada lagi yang karakternya nggak berubah, 就是有的人在他的性格方面没有改变， emosional, 就是很情绪 bisa 化， tiba-tiba meledak-ledak gitu. 就会很暴躁。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan seperti ini kan tidak mengekspresikan kehidupan buah roh. 那就不是圣灵所结的果子， Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian itu perlu diubahkan. 所以需要有一个改变。 Kita perlu introspeksi diri. 我们要自己审查自己， Apakah kita sudah benar-benar bertobat? 我们是不是真的已经悔改了？ Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以呢，弟兄姐妹们， tanpa pimpinan Roh Kudus, 就没有圣灵的带领， kecenderungan kehidupan manusia adalah jahat, 就是说我们人的生活就是坏, 不好的， sosui. Karena di dalam diri kita 因为在我们个人 ada 身上， nature of sin, natur daripada dosa, natur daripada kedagingan, 因为我们有肉体有眼罪， yang terus mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang berdosa. 就是一直推动我们做这些坏事。 Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka tahu tentang kebenaran, 他们知道这个真理， tapi mereka tidak mampu melakukan. 但是他们没有能力去做， Karena Alkitab mengatakan, karena mereka budak dosa, 因为他们是罪恶的奴仆， tidak bisa berubah. 不会改变。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita melihat di dalam kehidupan kita, 所以我们要看我们自己的生活， kita akan menemukan bahwa seringkali kita tahu harus mengasihi, 很多时候我们知道我们应该做去爱别人， tetapi seringkali kita tidak mengaplikasikannya. 但是很多时候我们没有办法来做出来。 Tapi kadang-kadang kita bisa melakukannya, tapi orang-orang tertentu. 有时候我们做出来，但是是有限度的。 Padahal Alkitab mengatakan tidak boleh memandang muka. 其实圣经教导我们说不可以偏心， Harus bisa mengampuni musuhmu. 要赦免你的仇敌。 Dan kadang-kadang juga kita mengetahui Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kita untuk rendah hati. 圣经教导我们要谦卑。 Nah, kita bakal lihat 我们要先看， pada saat berkumpul, 当我们聚集在一起的时候， semua mata tertuju kepada dia dan berkata, kamu paling sombong. 就全部的人就看着他说你 Jadi 是最骄傲的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita terus mengintrospeksi diri. Kita tahu tentang kebenaran, apakah kita sudah melakukannya. 所以我们在我们的生活里面，我要常常自己审查自己，我们是不是做了一些
真切的生 Jadi 活。 Bapak Ibu, kehidupan dalam pimpinan Roh Kudus itu 所以在圣灵的带领之下， akan memampukan kita hidup benar dan menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan 所 kita. 以能够为主做见证。 Dan orang-orang yang bisa bersaksi seperti itu 一个人能够做这样的一个见证， adalah orang-orang yang hidup dalam pertobatan. 就是他已经悔改了， Mereka adalah orang-orang yang belajar dan menjadi murid yang benar. 就是学习做一个好的门徒。 Mereka hidup di dalam persekutuan dan saling mengaplikasikan firman yang telah mereka pelajari. 就是他们把他们所学习的这个真理在生活里面表现出来。 Dan apa yang terjadi Bapak Ibu pada saat mereka menghidupi iman mereka seperti itu? 如果他们做这一些事， Kisah para Rasul pasal 2 ayat 47 mengatakan, 使徒行传第2章讲， ya, itu sih, 第 Juan 第 tidak 第 akan 5章 sesuci, ya. 第2章 Sambil 44 memuji 节。 Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan yang dipimpin Roh Kudus itu akan memberikan dampak. Orang-orang akan melihat kesaksian kehidupan kita. 就是说，在赞美上的众民的喜爱，我们能够别人就可以看我们的所做的见证， Dan itu memuliakan Tuhan dan Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa di dalam komunitas kita. 能够荣耀上帝，而且上帝会把得救的人数加添给我们。 Apakah kita sudah hidup dipimpin Roh Kudus? 我们是不是已经被圣灵所带领？ Mari kita terus introspeksi diri. Apakah kita sudah mengekspresikan buah-buah roh dalam kehidupan kita? 我们要一直审查自己，我们有没有在生活上能够结出圣灵的果子？ Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, dari jemaat mula-mula kita bisa belajar bagaimana mereka bisa menjadi komunitas yang bersaksi. 从初期教会，他们怎么样成为一个为主做见证的一个 Yang kedua 团体？ mereka mempunyai sikap hidup benar 因为他们过着一个真切的生活， sebab mereka taat melakukan hukum dan perintah Tuhan. 因为他们顺服主的命令。 Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang taat melakukan hukum 一个遵守上帝的命令， disebut orang yang taat. 是顺服的。 Kalau di dalam agama-agama yang taat melakukan kitab suci disebut umat yang taat. 如果一个遵守上帝的话语，他是成为一个忠心的一个信徒。 Apakah ada Bapak Ibu orang-orang yang taat melakukan hukum, mau hukum negara atau hukum agama? 不论是一个人，他做政府里面守政府的规则，或者在教会里面的上帝的命令。 Apakah akan menunjukkan sebuah ekspresi kehidupan yang tidak baik? 会不会表现出一个在生活上过着一个不好的生活呢？ Apakah kehidupan seperti itu akan merugikan orang lain? 会不会使别人受亏损？ Merugikan orang lain tidak Bapak Ibu? 会吗？ Ya. Orang yang taat hukum, taat beragama pasti disebut orang baik, 就是说 orang benar gitu kan 就 ya. 是说遵守一些的律法，成为一个好 Ya, 的 dan 人。 kehidupan mereka itu pasti akan membawakan dampak dan menjadi berkat bagi orang lain. 就有一个很好的果效，能够使别人得着益处。 Nah, dan jemaat mula-mula ini kalau misalnya kita perhatikan, mereka itu terus mempelajari firman Tuhan dan menghidupinya. 这个初期教会，他们一直遵守上帝的话，而且这样的一个生活。 Hukum yang terutama yang disampaikan Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, diterapkan dalam kehidupan mereka. 就是说，在上帝的律法当中，爱你的上帝，爱你的同伴， Mereka juga melakukan perintah Tuhan, pergi menginjili. 而且他们也遵守这个使命去做传福音。 Walaupun tantangan pada saat itu tidak mudah Bapak Ibu, ada penganiayaan, mereka disiksa, mereka ditangkap, mereka dipenjara. 所以当时的情况不好，他们被打进监牢，而且被虐待。 Tetapi mereka tetap taat setia melakukan perintah Tuhan. 但是他们仍然忠心的遵守上帝的命令。 Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32 menulis, 在这个使徒行传第5章32节，那么说。 Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia.
我们为这事做见证，上帝赐给顺从之人的圣灵，也为这事做见证。 Ya, 你们若爱我，我必遵守我的命令。 ya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 有了我的命令又遵守的，这次就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。 Orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan adalah ekspresi kecintaan mereka kepada Tuhan. 他们能够遵守上帝的话，表明他们爱上帝。 Dan dari apa yang mereka lakukan, mereka menyaksikan hal-hal yang baik. 他们所做的见证都是好的。 Dan orang juga mengalami Tuhan melalui perbuatan-perbuatannya. 他们也是经历了信徒所做的。 Walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka tetap memberitakan Injil. 虽然他们有受过很多的这个苦难，但是他们仍然遵守上帝的命令。 Di dalam Para Rasul pasal 4 menulis bagaimana rasul-rasul ditangkap dan disiksa. 在使徒行传第4章告诉我们说，他们怎么样被捉拿，怎么样被虐待。 Tetapi walaupun kondisinya seperti itu, mereka tetap menjalankannya. 虽然这样的一个艰苦的生活，但是他们仍然遵守 Dan di 上 dalam 帝的命 Alkitab 令。 juga menuliskan bagaimana ada sebagian orang-orang percaya yang harus martir karena mempertahankan ketaatan mereka. 有一些我们在圣经里面记载，因为他们忠心，所以他们寻到了。 Taat melakukan hukum dan menjalankan perintah Tuhan menjadi sebuah tanggung jawab. 他们遵守上帝的话语，成为他们的责任， Yang dihidupi oleh setiap orang percaya. 就是我们信徒所应该过的这个生活。 Sehingga hidup mereka mengekspresikan 所以在他们的生活当中表现出来， akan kesaksian yang memuliakan Tuhan. 就是说他们所做的见证荣耀上帝。 Bapak Ibu Saudara sekalian, komunitas yang tidak menghidupi hukum dan perintah Tuhan 就是在我们的这个沟通当中，没有表现出上帝的命令， saya pikir tidak akan jauh berbeda dengan komunitas-komunitas di luar sana. 那就跟他们会信徒一样。 Betul tidak Bapak Ibu? Kalau misalnya kita pasif tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan, 就是我们没有遵守上帝的话， kita tentu saja tidak jauh berbeda dengan orang-orang di luar sana. 我们就跟那些人就没有什么差别。 Seperti perintah perintah memuridkan, 就是说，我们要使人成为门徒， perintah untuk penginjilan, 就是要做传福音， ya perintah untuk menjadi saluran berkat gitu. 成为别人的祝 Jika 福 kita 的 tidak 管道。 menghidupi perintah-perintah itu, apa bedanya kita dengan komunitas di luar sana? 就是我们没有遵守这一些，我们跟非信徒有什么差别呢？ Tidak ada kesaksian yang bisa kita tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita. 就是说，在我们的行为当中没有见证， Bahkan dibandingkan dengan komunitas lain, 比起其他的这些的 Ya. 沟通， ada tempat kebakaran langsung dibangun gitu ya. 他们被火这个有烧的地方，他们直接他们 Orang-orang 建 itu 筑， langsung mengalami kebaikan dari komunitas itu. 就是说有一个很好的一个协助，有人帮助他们。 Sedangkan banyak orang-orang Kristen yang cenderung hanya menjadi komentator. 很多的基督徒，他们这是成为一个批评者， Menceritakan tentang kehebatan orang lain tetapi sendiri tidak melakukan. 就讲到别人的好处，自己没有做出来。 Jadi ketaatan menjadi bagian yang sangat penting di dalam sebuah komunitas 所以在一个团体里面，能够一个中心是非常的重要， untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. 就是说要为主美好的做一个见证。 Perkataan dari Charles Stanley, seorang pendeta dan pengkhotbah yang telah melayani 51 tahun di sebuah gereja baptis. 有一个侍奉了51年的一个浸信会的一个牧师， Taatilah Tuhan dan serahkanlah semua konsekuensinya kepada Dia. 就是说我们顺服上帝，把一切的后果都交托给上 Dia 帝。 menekankan
keutamaan ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. 就是说，最重要的是我们要顺服主的命令 Apapun yang terjadi, 不管发生什么事， serahkan kepada Tuhan. 我们交托给上帝。 Jemaat-jemaat mula-mula itu bisa bersaksi 初期的教会，他们能够为主做见证， karena mereka melakukan perintah Tuhan dan hukum Tuhan. 因为他们遵守上帝的命令， Sehingga Tuhan tambah-tambahkan jiwa bagi mereka. 所以上帝就增加他们得救的人数。 Mereka menerima konsekuensi dari ketaatan mereka. 就是说，他们能够表现出他们的忠心顺服。 Mereka dianiaya dan disiksa, 虽然他们被虐待， tetapi Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. 但是上帝仍然兼顾他们。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan 今天的信息提醒我们， bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi komunitas yang bersaksi melalui sikap hidup kita yang benar 就是透过我们正确的生活来做见证，为主做见证， untuk memuliakannya. 荣耀上帝。 Sikap hidup benar bisa kita nyatakan yang dipengaruhi dua prinsip. 就是说，要从两个的颜值表现出来， Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, 就是有圣灵的带领， hidup taat melakukan hukum dan perintah 就是 Tuhan. 说顺服、忠心的遵守上帝的命 Ini 令。 hal yang sangat dasar di dalam iman Kristen. 那就是一个信仰上的最低层。 Jika kita tidak terus introspeksi diri apakah Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita mengekspresikan buah-buah roh, 就是我们没有一直自省来想，说圣灵有没有住在我们的心中？ apakah selama ini saya sudah melakukan hukum-hukum Tuhan dan perintah Tuhan dengan taat? 在这一段的时间里面，我们有没有忠心的来遵守主的命令？ Jika dua hal ini tidak ada dalam komunitas kita, akan sia-sia kita membangun komunitas 就 ini. 是在我们的生活当中，我们没有做这一切。 Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mulailah introspeksi diri. 就是说，我们要常常自省， Dengan dua hal dasar ini, 就是说做两件事，作为我们信仰上的基 kita 础。 akan memperbaiki diri kita menjadi umat Tuhan yang baik. 就是说，我们要改变自己，成为一个好的信徒。 Dan kita akan memberikan kontribusi di dalam komunitas kita, di dalam GKI Pinang Sia ini. 就是说，在我们的自己的教会里面， Semua orang hidup benar. 全部的人都是过着一个正确的生活， Maka akan terekspresi komunitas yang benar. 所以就表现出来一个美好的沟通，正确的一个 Kiranya Tuhan 沟通。 memberkati kita semua. 求上帝来祝福我们每一个人。 Bahwa seijaran, kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. 我们在主里面是一家人， Oleh sebab itu marilah kita saling menopang dan saling mendukung untuk bertumbuh di dalam Tuhan. 所以我们彼此扶持。 Jauhkanlah dari hati yang jahat, pikiran yang jahat, perbuatan yang jahat. 远离那些不好的事。 Tutur kata yang kita ucapkan adalah firman, hal-hal yang baik, hal-hal yang kita 就是 perkatakan. 从我们的口中所说的都是好的 Dengan 话语， demikian kita akan menyaksikan komunitas kita sebagai komunitas yang memuliakan Tuhan. 所以我们的沟通、我们的交通能够来荣耀上 Mari 帝。 kita berdoa. 我们祷告， Musuh. 天父，我们求你再一次赦免我们过去的，不论在言语上，在我们的行为上，我们做出一些对别人受亏损的事。主，我们求你，让我们再一次领受圣灵在我们的心中，让圣灵来改变我们，让圣灵来光照我们，让圣灵来提出我们不好的地方。主啊，我们靠着自己，我们不能够改变自己。只有当圣灵充满在我们的心中，而且我们也愿意把自己交托在圣灵的手中，让圣灵来改变我们，让我们所做的一切不是以自我为中心，乃是以上帝的话语为中心，让我们能够好好的来遵守上帝的话语，在我们的生活里面能够荣耀主的圣名，能够使别人得着益处。主，我们求你的话语铭刻在我们的心中，我们将祷告奉耶稣基督名求，阿门。